Okey, terima kasih ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan puan kerana dapat sama-sama kita mendengar sedikitlah taklimat berkenaan dengan pengurusan rekod dan fail yang akan saya bentangkan pada pagi ini untuk makluman dan perhatian tuan puan selanjutnya lah. Okey. Pengurusan rekod dan fail. Rekod. Lebih dahulu saya nak tanya apa itu yang dimaksudkan dengan rekod. Rekod merupakan satu maklumat bertulis atau lain-lain bentuk yang termasuk dokumen, bahan bercetak, plan, lukisan, daftar, buku peta, mikrofilm, filem sinematograf, rakaman bunyi dan juga rekod elektronik dan lain-lain bentuk yang ada bagi rekod. Okey, seterusnya adalah file. Apa yang dimaksudkan pula dengan file? Itu satu folder yang mana telah didaftarkan yang mengandungi surat-surat, dokumen dan juga minit yang tersusun. Selain daripada itu, file ni juga merupakan salah satu daripada jenis rekod yang paling utama dan juga yang paling penting. Kenapa? Kenapa saya cakap tadi penting dan juga paling utama dan juga kenapa file ni diperlukan? Adalah satu sebagai alat perhubungan. Alat perhubungan ni maksudnya alat perhubungan sekiranya seseorang itu memerlukan maklumat, so kita akan salurkan maklumat tersebut melalui file-file yang ada. And then seterusnya adalah menguruskan maklumat organisasi sudah semestinya. So apa-apa maklumat berkenaan sesuatu organisasi akan dimasukkan ke dalam sesebuah file. Yang seterusnya membantu membuat keputusan, mengambil tindakan, rujukan dan juga rekod. Bahan bukti. Okey, bahan bukti ini adalah sangat penting ya. Ini kenapa file diperlukan adalah sebagai salah satu bahan bukti. Bahan bukti ni contohnya sekiranya di sesebuah organisasi itu terdapat satu kes yang melibatkan PDRM, polis ataupun SPRM ataupun yang berkaitan dengan kes-kes mahkamah yang memerlukan dokumen ataupun rekod yang terkandung di dalam sesebuah file itu. Yang seterusnya adalah sebagai bahan penyelidikan dan juga kajian. Itu ya saja. Okey, yang untuk pengurusan fail, tujuannya adalah menjelaskan tata cara pengurusan fail secara lebih terperinci dan juga mewujudkan sistem pengurusan rekod yang sistematik, cekap dan berkesan serta seragam di seluruh jabatan yang terdapat di Perbadan Putrajaya lah terutamanya. Cara-cara untuk pembukaan fail. Okey, terlebih dahulu saya nak tanya, adakah yang antara tuan puan yang pernah menghadiri kursus pengurusan rekod ni? Mungkin ada yang pernah dan juga mungkin ada yang belum lagi dan juga tidak pernah ataupun tidak pernah dengar apa maksud pengurusan rekod dan fail ni. Okey, ni adalah cara-cara bagi membuka sebuah fail. Semak perkara utama dan dokumen yang diterima. Pastikan taraf keselamatan sama ada ianya berbentuk rahsia, rahsia besar, rahsia, sulit, terhad dan juga terbuka. Semak daftar fail. Semak juga sama ada fail itu belum pernah dibuka atas perkara yang sama. Nombor rujukan juga belum pernah digunakan dan daftarkan dan catat nombor fail dan tajuk di kulit fail serta akhir sekali masukkan kertas minit. Klasifikasi fail kita ada dua. Sama ada satu ada peringkat terbuka, satu lagi adalah terperingkat. Apa yang dimasukkan tengah terperingkat? Itu yang tadilah saya sebut rahsia besar, rahsia, sulit dan juga terhad. Kulit fail. Okey. Ini adalah fail rahsia besar. Contoh fail rahsia besar. Okey. Fail rahsia besar dia berwarna kuning dan berpala merah serta dicatatkan rahsia besar di muka hadapan fail tersebut. Dokumen ataupun maklumat bahan rasmi yang terkandung tidak boleh didedahkan kepada umum yang mana ianya boleh menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada sesebuah organisasi ataupun sesebuah syarikat itu. Yang seterusnya adalah fail rahsia.
File rahsia ini adalah berwarna merah jambu dan juga berpalang, sama juga seperti rahsia besar tadi, cuma palang ni berbeza. Yang ni X, yang tadi ada X, ada tepi dia tu ada lagi. Dan juga rahsia ditulis di muka hadapan, di belah atas dan juga di bawah lah. Tidak boleh didedahkan kepada umum juga, yang mana boleh membahayakan keselamatan, memberikan kerosakan yang besar kepada kepentingan dan martabat sesebuah organisasi dan juga syarikat, dan juga memberi keuntungan yang besar kepada pihak luar. Yang sulit pula adalah berwarna hijau dengan catatan sulit di hadapan. Yang sulit dia tak ada palang. So kena ingat yang dua sahaja yang berpalang, iaitu rahsia besar dan juga rahsia. Sulit hanya dia ada tulis perkataan sulit sahaja di bahagian muka hadapan. Tidak boleh juga didedahkan kepada umum, yang mana boleh memudaratkan kepentingan martabat, menyebabkan malu atau kesusahan dan juga menguntungkan pihak luar. Seterusnya adalah fail terhad putih dengan catatan terhad di muka hadapan, sama ada tahap keselamatan dan juga tidak boleh didedahkan kepada umum. Fail ni sebenarnya saya rasa di office kita pun sekarang ni sudah jarang saya lihat ada file terhad ni. Sebab kebanyakannya kita ada file terbuka. Terbuka dia sama, color putih, cuma dia tak ada tulis terbuka atas tu. Dia just warna putih, sama macam file terhad. Cumanya file terhad ni dia sebabnya banyak yang sekarang ni kita lebih kepada rahsia terus. So terhad ni sudah memang terhad lagi yang dah tak pakai dah sekarang ni. Okey, akhir sekali adalah file terbuka. Ini saya cakap sama juga macam file terhad, cuma tiada perkataan terbuka di belah hadapannya. Yang ini tidak mendatangkan kemudaratan lah. So maksudnya boleh didedahkan kepada umum. So siapa-siapa saja boleh mengetahui isi kandungan apa yang ada dalam file ini. Ini pula adalah file sampul kecil yang mana kita digunakannya sebagai kulit untuk file pendua ataupun untuk dijadikan file sementara. Okey. Nombor rujukan file. Okey, seperti yang tuan-puan dapat lihat di layar pada sekarang. Apa yang kita lihat di bawah tu yang saya bold tu, PPJ/KPBGN 65-4. Ini adalah contoh nombor rujukan file yang ada di office kita sekarang. So apa yang diwakili, okey sekarang saya terangkan satu persatu ya. PPJ adalah mewakili Perbadanan Putrajaya. K adalah mewakili setiap jabatan yang ada di Perbadanan Putrajaya. So sama ada K ni saya bagi contoh sekarang ni adalah korporat. So kalau katalah perkhidmatan bandar, so dia akan jadi P. Perancang bandar dia akan jadi R dan seterusnya lah. And then bahagian. P yang seterusnya mewakili bahagian. So bahagian ni saya mewakili bahagian pentadbiran. So dan seterusnya adalah unit bangunan pada sekarang ni. Perkara ni tuan-puan boleh letak pada nombor 65 ni, contoh yang saya letakkan sekarang ni nombor 65. So tetapi kalau katalah perkara ni tuan-puan boleh tukar sama ada letak nombor 1 ke 2 ke 3 tu terpulang kepada tuan-puan punya bahagian, tetapi tidak menggunakan nombor yang sama bagi fail yang dah wujud. Maksudnya kat sini, kalau katalah nombor 1 tu dah digunakan, dah ada fail lain yang digunakan untuk nombor 1, so tuan-puan akan teruskan dengan nombor yang seterusnya, nombor 2 dan seterusnya lah. And then dash 4 ni sub perkara ni jika perlu. Kalau tak ada, tak perlulah. So maksudnya ada satu file saja, itu saja. Okey. Setakat ni boleh faham ya? Kalau tak faham, kalau ada apa-apa persoalan, saya rasa boleh terus mencelah saja. Okey, ini nombor rujukan file tadilah saya cakap. PPJ kod organisasi, K adalah merupakan kod jabatan, P merupakan kod bahagian, BGN adalah kod unit, 65 adalah perkara utama dan nombor 4-4 adalah sub bagi perkara utama tersebut. Okey, manakala bagi file terperingkat pula dia berbeza sikit saja. Selepas daripada unit tu, kalau tuan-puan dia tengok di layar sekarang ni, kita ada dekat yang 4 yang nombor yang saya tandakan dengan saya bold dengan merah ni. So nombor 5 ni itu adalah peringkat keselamatan. Yang mana RB mewakili rahsia besar, R mewakili rahsia, S sulit. So dan diikuti dengan perkara yang seterusnya sama lah juga dengan file yang bukan terperingkat lah, file lain, file terbuka. Okey. Ini adalah contoh dia lah, PPJ, di bawah ni yang kuning ni PPJ, KPBGN, in bracket, S, tutup bracket, 65 dan juga seterusnya.
Okey, perkara ataupun tajuk fail. Tajuk fail ni kita mestilah berdasarkan isi kandungan surat ataupun dokumen tersebut. Apa kandungan ataupun dokumen yang kita kandungkan di dalam fail tersebut. Tajuk mestilah jelas, ringkas dan juga padat, tidak menggunakan singkatan. Contohnya pejabat katalah, pejabat PJBT. So tak bolehlah. Mungkin ada yang perkataan yang kadang-kadang orang faham lain singkatan tu, tapi kita faham apa yang kita maksudkan lain. So itu sebabnya kita tidak boleh menggunakan singkatan. Selain daripada itu, kita juga tidak boleh, bagi kita hendaklah mengelak menggunakan perkataan ataupun ejaan sama tetapi mempunyai makna yang berbeza. Makna ataupun yang berbeza ni maksud dia banyak. Contoh meja. Mungkin apa yang kita masukkan sini meja yang untuk kita menulis ni, tapi ada yang dimasukkan adalah meja ataupun penkhususan dia ataupun dan sebaliknya lah. So saya rasa untuk yang seterusnya, elak menggunakan tajuk terlalu umum seperti pelbagai, surat menyurat, memo antara jabatan, perkara am, lain-lain perkara. Okey, ini adalah favorite kalau dekat sini. Memang favorite, selalu pakai pelbagai. Pelbagai ni, apa yang dimasukkan dengan pelbagai sebenarnya? Apa yang kita hendak letak daripada pelbagai ni? Kita nak letak apa? Kalau katalah pelbagai, ni kalau bahasa pasarnya lah, kita letak sebab rojak lah. Rojak tu maksudnya bercampur. Semua benda kita campur dekat situ. So kalau kata kita nak refer, dia akan menimbulkan kesusahan ataupun susah kita kepayahan untuk kita nak capai balik file rujukan record tersebut. Bagi file terpingkat, tulislah tajuk sebelah dalam. So dia tak boleh letak dekat luar untuk file terpingkat, dia kena ada di bahagian dalam file. Menutup dan membuka file sambungan. File, okey, apabila file telah mengandungi 100 kandungan ataupun mempunyai ketebalan 4 cm, file tersebut perlulah ditutup. So file tersebut dia tak boleh melebihi 100 kandungan ataupun ketebalan 4 cm. Dipalang dengan pen merah dan dicatatkan ditutup pada bila tarikh dia dan bersambung di file mana jilid 2. Buka sambungan dengan nombor fail yang sama dengan jilid 2 atau seterusnya lah. Catatan di kertas minit bermula dengan bilangan 1. Okey. Catatan bagi setiap fail, sekiranya kita dah tutup fail yang lama, bila kita buka contoh di fail yang lama ni, di kertas minit, last kali adalah nombor 99. So, bila kita sambung ke jilid 2, apa yang dimasukkan dekat sini, kertas minit tu kita tak boleh nak sambung. Maksudnya dari tadi 99 kan, kita tak boleh nak bawa. Okey, yang ni kertas minit yang seterusnya 100. 101, 102 tak boleh. So kita kena sambung semula dengan nombor 1. Bila di jilid 2, nombor 1. Ini adalah contoh file. Okey, ni tengok kat sini kita berpalang merah atas dan bawah. Ni kita ni sebenarnya terpulang kepada tuan puan lah. Ada di setiap bahagian dia ada buat chalk yang telah ditutup bila, bersambung di mana-mana. Tapi kalau nak tulis tangan pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya fail sementara. Apa kepentingan fail sementara ini? Dibuka jika fail asal tidak dapat dikesan. Surat atau dokumen perlu tindakan segera. 2 orang pegawai memerlukan fail sama. Kandungan fail sementara hendaklah difailkan semula sebaik dikesan ataupun telah selesai digunakan oleh kedua-dua pegawai tadi. Buka fail yang baru sekiranya fail asal masih tidak dapat dikesan. So kalau hilang, tak dapat kesan, terpaksalah kena buka fail barulah. So maksudnya yang lama tu, dokumen-dokumen lama tu, dah innalillah lah, nak buat macam mana kan. So kita pun tak dapat nak kesan, saya rasa. So yang kita kena move on lah. Apa-apa pun kena move on. Registry merupakan tempat penyimpanan satu unit dalam jabatan atau agensi kerajaan yang bertanggungjawab mengendalikan rekod-rekodnya. So, jenis-jenis registry ni, dia ada 2. Satu adalah sistem registry berpusat, centralized registry system, dan yang keduanya sistem registry tidak berpusat, decentralized registry system. Ataupun satu lagi, kita boleh combine kedua-duanya, 1 dan 2. Okey, ini adalah cara-cara bagi penyimpanan fail. Penyimpanan adalah fail terbuka dalam bilik fail dengan rak yang telah dilabelkan. Fail terbuka
boleh tak ada mangga pun, tak ada kunci pun tak apa. Janji kita kena label supaya senang kita nak capai. Fail terperingkat dalam bilik dengan kabinet berkunci, berpalang, urat bergerak berkunci atau di dalam bilik kebal. Ya, okey. Ini adalah contoh gambar kabinet yang untuk fail jenis yang terperingkat. Yang mana kalau tengok sini ada mangga tuan-puan. Ini bukan mangga yang makan, mangga mangga solek kunci . So dan juga kita berpalang. Ini adalah kabinet, contoh kabinet, kita palangkan dia supaya benda ni tak boleh buka sewenang-wenangnya. So kena buka double kunci lah, sini satu dan juga mangga ni satu. Ataupun satu lagi di dalam bilik kebal lah. Saya tak ada gambar bilik kebal. So saya ada yang ni saja. So kalau ada bilik kebal, simpan dalam bilik kebal. Pergerakan fail perlu direkodkan supaya mudahkan pengesanan lah. Contoh macam kalau katalah ada seorang pegawai tu dah guna fail, so kita dapat kesan sekiranya ada pegawai lain yang memerlukan fail tersebut, so kita dapat mengesan yang mengatakan fail tersebut ada pada pegawai yang berkenaan. Okey, fail timbul dan float. Memaklumkan kepada ketua jabatan, pegawai penilai atau pegawai atasan mengenai satu tindakan yang telah diambil, tidak perlu nombor rujukan, boleh dilupuskan sebaik sahaja tindakan selesai. Ini sekiranya ada yang tuan-puan nak buat yang perlu rujukan segera. Maksudnya tak perlu disimpan di dalam bilik fail, ada dekat tuan-puan. So maksudnya tak perlu kita bagikan nombor rujukan, tak perlu ada kertas minit, tak perlu ada nombor fail dan boleh dilupuskan sebaik saja diselesai saja digunakan ataupun dirujuklah. Kandungan surat dalam fail, setiap surat, memo, dokumen yang masuk atau keluar mesti dikandungkan dalam fail dan diminitkan. Okey. Ini adalah apa yang terkandung dalam kertas minit lah. So kita kena merekod surat keluar dan masuk. Surat masuk kita tulis dengan pen dawat merah. Macam contoh dia macam ni lah. Surat BTH ni adalah bertarikh bila daripada siapa, daripada pejabat mana, dikandungkan pada bila tarikh kemudian. So yang ini sekiranya ada surat masuk, kita hendaklah ditulis dengan pen warna merah. Dan sebaliknya lah, apabila surat keluar, kita hendaklah tulis dengan pen dawat biru ataupun hitam. So dari sini kita supaya nampak perbezaan, supaya senang untuk kita nak cari. So kalau katalah kita nak cari surat yang masuk, kita kena tengok, kita tengok terus yang tulisannya berwarna merah. Kalau katalah surat yang keluar daripada office kita, so kita tengok dia daripada warna hitam ataupun biru. Dan seterusnya lah. And then minit ini adalah mendapat keputusan ataupun tindakan daripada pegawai lain. Kita boleh jadikan sebagai minit caraian. Nanti saya akan tunjuk contoh dia minit caraian ni macam mana. Mungkin ada antara yang tuan-puan yang tidak pernah menggunakan minit caraian ni. Dan satu lagi adalah menulis arahan atau hubungan di antara pegawai. Okey, ini adalah contoh kertas minit . So ini adalah yang minit tadi yang kita bagi tahu yang minit caraian ataupun perhubungan di antara pegawai tu. So ini KPPPK adalah Ketua Penolong Pengarah kanan. Dia ada maklumkan kandungan nombor 23 adalah dirujuk. So 23 adalah nombor kertas minit lah pada kertas minit. Nombor 2 pertukaran mesin fotoset, dia kalau kat sini dia akan menceritakan berkenaan pertukaran mesin fotoset apa semua dan ditandatangani oleh pegawai tersebut lah yang untuk maklumkan. And then ini adalah pegawai atasan bagi pegawai yang menulis minit yang di atas ni. So dia mengatakan keputusan dia. Contoh macam ni, saya tiada halangan menangkan mesin fotoset yang ditawarkan adalah lebih baik dan juga tiada kenaikan pada kadar sewa. So maksudnya pegawai atasan dia telah bersetuju dan minit ini boleh diguna pakai ataupun boleh dibuat sebagai bahan rujukan dan juga bahan bukti di masa akan datang. So ada yang pernah tengok ke tuan-puan? Saya rasa macam jarang tengok sebenarnya ni, memang pun dah jarang lah orang pakai ataupun orang tulis dapatkan keputusan ataupun pandangan ataupun bos punya decision atau keputusan dibuat melalui kertas minit macam ni. Okey, fail hilang. Apa yang perlu dibuat? Satu, buka sampul kecil. Yang tadi saya tunjukkan sampul kecil ada kan. Apabila fail asal dijumpai, masukkan sampul kecil beserta kandungannya menjadi satu kandungan. Masuk je semua tu, tak perlu keluarkan isi dia, masuk je dalam terus masukkan ke dalam fail yang dah jumpa tu. Sekiranya sesuai pada kesan, apa yang kita perlu buat? Tadi saya dah cerita saya rasa. So kita kena buka fail baru jika fail tak lama tak jumpa.
tutup fail lama dan fail baru menjadi jilid nombor 2. Kulit fail rosak. Okey. Kalau katalah office kita ni ada banjir lah katalah kan. Macam contoh di Kelantan itu hari yang beberapa tahun lepas lah. So banyak rekod dan juga file ni yang telah hanyut, ada yang telah hanyut, ada yang telah kulit file rosak, hancur sebab air kan basah. So dia kena basah, so dia hancur, tulisan tak ada. Kalau sekiranya isi dalam dia tu elok lagi, tapi kulit file je rosak, dia boleh digantikan. Catatkan nombor file, tajuk dan lain-lain. Kulit file rosak perlu difailkan jika ada catatan penting dan musnahkan kulit file yang telah rosak. Okey, saya rasa setakat tu sahaja. Ada apa-apa persoalan ke? Sekiranya tiada ataupun sekiranya ada yang malu untuk bertanya dekat sini, saya rasa bolehlah telefon saya, sama ada melalui telefon pejabat ataupun telefon handphone saya, ataupun bolehlah bertanyakan soalan sebarang pertanyaan melalui email saya. Saya rasa di sini sahaja buat masa ini, dan sekiranya ada terdapat sebarang kesalahan daripada saya mohon maaf. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.